Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita sambung lagi buku Lughatul Quran, buku warna hijau tu. Okey, mula-mula boleh bukalah muka surat 7 bahagian ba punya contoh-contoh soalan. Okey, murid boleh tengok. Okey, kat sini dia kata soalan yang ini dia kata istakhrij al-asma wal af'al min al-qita'atil atiyah. Macam sebelum ni juga yang awak pernah buat, keluarkan kata nama dan perbuatan daripada petikan berikut. Okey, pertama sekali awak kena bacalah, tahu maksud ke tak tahu ke, baca yang penting. Okey, baca. Awak pun bacalah. Yazhabu Muhammadun ilal maktabati sabahan. Thumma yaqra'ul kutuba ma'a asdiqaihi. Okey. Yaqra'u Muhammadun al-kitab al-lughat al-arabiyyah. Wa ba'da dhalik yarji'u ilal baiti. Tayyib. Okey. Awak tengok di sini soalannya sama jugalah. Al-asma macam biasalah. Kata nama. Al-af'al ni perbuatan lah. Kata kerja. Okey, bila kata nama mestilah nama orang ataupun ada alif lam ataupun tanda baris depan di hujung perkataan. Contohnya mana? Nama orang nampak Muhammadun. Kemudian apa lagi? Al-maktabah. Al-maktabah walaupun tak tahu maksud contohnya kan. Nampak alif lam kan? Isim lah tu, kata nama lah. Al-maktabah maksudnya perpustakaan. Kemudian awak cari-cari lagi, awak jumpa Al-Kutubah. Nampak? Al-Kutubah ni maksudnya buku-buku. Okey, ini tapi kat sini dia minta 2 je kan. Awak boleh buatlah 2, pilihlah yang mana. Okey, kalau al-af'al ni perbuatan kan. Okey, bila perbuatan, okey, perbuatan ni perbuatan lah. Okey, mana dia? Ni kat depan nampak? Yazhabu. Awak boleh sanalah. Yazhabu yang pertama, yazhabu tu sedang pergi. Kemudian awak cari lagi mana yang ada ya kat depan ataupun ta kat depan ataupun ada ta dekat belakang perkataan. Nak tengok, oh ni yaqra'u. Nampak? Yaqra'u ada ya kat depan, nampak? Sedang membaca. Pun boleh masukkan dekat sini perbuatan. Kemudian awak cari lagi mana Oh, ada baris kedua, yarji'u. Nampak yarji'u ni? Ya kat depan kan? Itu melambangkan perbuatan lah tu. Pun boleh masukkan yarji'u sedang pulang. Okey? Boleh dapat? Okey. Kemudian muka surat 8 arahannya dia kata rattib thumma maktub. Dia suruh buat susunkan huruf-huruf ni semua tunggang terbalik, kemudian jadikan satu perkataan yang lengkap lah, yang betul. Okey, tengok soalan 41 tu gambar sekolah kan. Awak biasa dengar, betul tak? Okey, gambar sekolah. Sekolah apa dalam bahasa Arab? Madrasatun. Saya ulang, madrasatun. Jadi nanti awak betulkanlah mim, dal, ra, sin, ta marbutah lah Okey, soalan 42. Ta'iratun. Kapal terbang. Ta'iratun. Awak salin huruf ta. Kemudian alif. Kemudian awak salin huruf hamzah tu. Yang ada alif maksurah tu. Kemudian huruf ra. Kemudian akhir sekali huruf ta marbutah lah. Okey, soalan 43. Gambar apple ni awak biasa dengar kan. Tufahun kan. Betul. Awak salin dulu ta. Fa. Alif, ha. Okey. Kemudian soalan 44 ni gambar lembu kan. Awak pernah dengar lembu dalam bahasa Arab baqaratun. Okey. Baqaratun, lembu betina. Awak salin dulu ba, qaf, ra, ta marbutah lah. Akhir sekali gambar buku kan. Kitabun. Ni mesti lagi pernah dengar. Awak salin kaf, ta, alif, kemudian ba. Okey, dapat. Okey, kemudian awak tengok muka surat 9 ni arahan dia kata uktub khamsatan minal adawatil istifham. Okey, adawatil istifham ni tanda soal lah, kata tanya. Kita dah pernah belajar pun sebelum ni. Boleh tonton juga dekat video saya tu, bahagian kata tanya pun boleh juga. Okey, dia nak minta 5, dia banyak kan. Okey, apa yang awak tahu?
kata tanya, tanda soal. Kaifa kan? Pernah dengar kan? Kaifa bagaimana, kam berapa, betul? Mata bila, apa lagi? Maza boleh salin, aina, tu antaranya lah. Boleh salin ataupun man siapa kan? Betul tak? Boleh salin semua tu lah. Pilih nak 5 je. Dia sebenarnya ada 9 macam itu. Okey, awak salin 5. Okey. Boleh. Kemudian muka 10 ni soalan dia kawin jumalan mufidatan musta'in bil kalimatil atiyah. Dia kata suruh buat jumlah, maksudnya jadikan ayat lah daripada perkataan di bawah ni. Okey, tengok soalan 51 tu antum. Ni domer ni. Domer daripada huwa huma hum tu ada balik 14 tu kan. Okey, antum ni maksudnya ramai, mereka ramai. Okey, lelaki. Jadinya nak buat ayat macam mana tu? Okey, tak apa. Awak salin dulu antum ni. Dah salin antum untuk perkataan yang pertama, sebelahnya awak salin lah. Okey, kalau sesuai lelaki, jadinya lelaki, murid lelaki. Apa dia murid lelaki? Kalau ramai. Awak boleh guna juga talibuna. Antum talibuna. Antum talibuna. Ejaan talibuna. Ta alif, ta lam baris bawah, li bawah, batu baris depan, nun baris atas. Talibuna. Maksudnya mereka ramai-ramai tu murid lelaki. Okey, itu soal 51. Okey, soalan 52, ana kan. Awak nak cakap ana. Nak cakap ana maksudnya apa? Saya kan. Awak nak cakap saya apa? Awak seorang apa? Murid kan. Okey, awak boleh salin. Ana tilmizun bagi murid lelaki lah. Macam mana ejaannya? Talam mim ya zal. Sambung semua huruf tu. Kalau murid perempuan, awak boleh kata ana tilmizatun. Ta, lam, mim, ya, zal juga. Tapi ada tambahan ta marbutah lah di belakang. Zal dengan ta tak boleh sambung lah. Okey, tilmizatun boleh juga. Ataupun awak nak kata ana talibun untuk murid lelaki. Ta alif, ta, lam ada bawah, ba. Boleh juga. Kalau murid perempuan, talibatun pun boleh juga. Ataupun awak nak kata ana ustazun ke. Tak kisahlah, yang sesuai lah. Okey, baik. Soalan 53 tu nahnu kan. Kalau rasa macam nahnu ni menunjukkan ramai. Bila ramai tak kisahlah. Nahnu ni maksudnya kita, kami. Lelaki perempuan boleh guna nahnu. Awak boleh je contoh tempel awak salin balik ayat yang awak buat kat atas daripada antum tu. Tadi awak salin antum apa? Talibuna kan. Awak salin je nahnu talibuna. Kan? Contoh awak nak kata kami ni murid-murid penuntut ilmu yang soleh contohnya kan. Boleh awak salin je nahnu talibuna solihuna. Soleh, sod alif, lam, ha, waw, nun. Dia kena jamak lah kena letak waw nun tu melambangkan ramai. Okey, sebab nahnu ramai kan. Jadi kena perkataan tu kena melambangkan ramai lah. Bimbang kalau awak tak letak waw nun tu nanti bimbang markah dipotong Okey, kemudian kaifa. Awak pernah dengar kaifa kan? Awak buat je tulis kaifa haluka ataupun kaifa haluki. Dah buat tanda soal kan kat ujung tu. Macam mana je haluki? Haluka, ha alif, lam, kah. Betul lah. Salin je. Okey, kam. Obvious dengan kam kan? Berapa? Kam, salin je. Kam umruka. Berapakah umur kamu? Kaf, mim kan? Kam. Umruka macam mana ejaannya? Ain, mim, ra, kaf. Umruka. Buat tanda soal ke ujung pun boleh juga. Tak payah benda penting. Okey. Boleh. Okey. Kemudian kat 11 ni, okey, kat sini dia kata ratib al-kalimatil atiyah litakuna jumlatan mufidah. Dia kata susunlah perkataan berikut ni menjadi ayat yang sesuai, ayat yang berfaedah, yang betul lah, ayat tempat lengkap. Okey, macam ni Okey, satu clue saya nak bagi juga di sini ialah
Okey, soalan macam gini kata sendi ada di sini. Maksudnya apa? Ada simbol yang awak boleh nampak. Perkataan tu kalau time awak nampak je keluar, okey, awak terus dulu fokuskan itu. Contohnya apa kat sini? Apa kata sendi yang saya nak bagi tahu di sini ialah, tengok soalan 56 sampai 60 ni. Okey. Kalau awak tengok soalan 56 ni, ada perkataan fi, betul? Ni huruf jar ni. Namanya huruf jar lah. Huruf jar tu kan jar majrur tu kan menandakan dia baris bawah macam itu kan. Okey, selepas perkataan kata sendi ni dia baris bawah tau. Okey, 56 ni fi. Okey, kalau 57 ni ada ila kan, ke. Fi ni di, boleh di dalam, boleh ila ni ke, boleh kepada pun boleh, tapi dia tengok ayat lah kan. Okey, soalan 58 pula fi juga. Nampak? Okey, soalan 59 tak ada. Okey, tak apa. Soalan 60 ada kan ila. Betul tak? Okey, betul. Okey, macam ni. Jika awak nampak soalan yang berbentuk ada fi ke, ila ke, min ke kan. Min tu daripada adik-adik huruf jar ni lah, kata sendi senang cerita. Awak nampak ni, awak bulatkanlah ataupun awak gariskan. Okey, biasanya kata sendi ni kedudukan dia akan berada dia akan berada di tempat yang kedua ataupun ketiga. Dia tengok ayat. Kebiasaannya tempat dia ketiga. Kebiasaannya tempat dia yang ketiga lah. Tapi ada juga setengah ayat tempatnya di tempat yang kedua. Tapi tak banyak lah. Dia kena tengok juga fa'il dengan fa'ilnya. Okey, tak apa. Sekarang ni awak kena ingat, nampak je fi, ila ke, min ke, awak kena ingat, tempat dia mesti ketiga ataupun kedua. Tapi dia tak banyak yang kedua. Awak kena paling ingat ketiga dah tempat dia. Sebenarnya kedudukan. Jadi awak boleh tahu, tulis terus dekat atas dia tu kan. Atas perkataan tu tadi awak terus tulis nombor lah untuk awak senang ingat kan. Tulis nombor 3. Tulislah. Yang ni pun nombor 3. Yang ni pun nombor 3. Kan? Okey, yang ni yang ini awak kan sebenarnya nombor 2, 3 lah, tulis pun boleh juga. Okey. Berbeza pula kalau soalan ni nanti saya terangkan 57 ni lain sikit lah, kedudukan ila ni kat mana. Okey, tak apa. Tengok dulu 56 ni. Okey, biasanya selepas huruf jar ni, okey, perkataan selepasnya mesti hujungnya tu berbaris bawah. Faham tak? Okey, bermakna kat sini awak tengoklah ya ta'alamu, huruf hujungnya tu mim tu baris depan, salah bukan? Okey, awak tengok seluruh perkataan tilmizu, hujung perkataan tu baris depan, bukan. Awak tengok al-madrasati, al-madrasati baris bawah. Nampak tak hujung tu ta baris bawah, nampak tak? Nampak kan? Okey, bermakna bila awak nampak hujung tu baris bawah, automatik terus kedudukannya di tempat yang keempat. Awak terus tulis yang keempat. Terus tulis yang keempat supaya jangan leka-leka bimbang nanti awak terlupa kan. Okey, tengok dulu soalan 58 ni. Okey, 57 nanti saya ni sebab lain sikit. Okey, soalan 58 sama juga, awak tengok malu baik depan. Okey, al-idarati. Ni saya cerita macam ni jika awak tak tahu maksud. Kalau awak tahu maksud lagi bagus kan. Ni kalau tak tahu maksud, clue dia macam gini je lah, nak tengok terus tulis al-idarah ni tempat dia, kedudukan dia yang keempat. Nanti waktu awak nak salin lah susun ayat tu. Okey, tengok soalan 60. Tak cari-cari al-baiti ni. Lagipun awak nampak tanda soal kat ujung kan. Ni clue juga. Okey lah, senang juga kat sini. Tapi bila tak ada tanda soal, tak apa. Kita tengok, huruf hujungnya ta tu baris bawah. Jadi automatik lah tempat dia tempat yang keempat. Okey, boleh nampak? Okey, ni clue yang pertama kata sendi bagi huruf jar majrur ni. Okey, kemudian sebab apa saya kata soalan 57 ni dia berbeza sedikit, sebabnya ialah, okey, dengar baik-baik. Okey, awak tengok perkataan zahabtu kan. Awak nampak perkataan ila zahabtu Putrajaya Mustashfa. Kalau awak tahu maksud, alhamdulillah. Okey, awak tengok kat sini perkataan zahabtu ni, dalam ayat ni dia dah ada fa'il dengan fa'il terus.
Zahab tu fi'il kan. Tu domer bagi ana. Ana tu saya. Maksudnya ke dalam ayat zahab tu ni dah ada fi'il dengan fa'il digabungkan sekali. Dia dah gabungkan sekali. Okey. Tu kat situ. Sebab tu saya kata ni lain. Okey. Okey. Bila dah zahab tu ni, okey ni memang yang pertama lah. Okey, dia kata saya pergi. Okey, saya pergi ke mana? Kan? Saya pergi ke mana? Ila. Ila di ayat soalan 57 ni tempat dia kedua. Zahabtu ila apa dia? Mustashfa. Mustashfa maksudnya apa? Hospital lah. Okey, saya pergi ke hospital Putrajaya. Okey, ini soalan 57 lain sedikit lah, berbeza sedikit. Okey, tapi tak apa, jangan kelirulah. Okey, tengok balik soalan 56. Okey, tadi saya kata fi kan, tempat dia yang ketiga, al-marsati tempat dia yang keempat. Okey, sekarang ni awak confuse. Nak salin ya ta'alamu ke nak salin at-tilmiz ni? Tak kisah sebenarnya. Dalam ayat ni tak kisahlah. Tapi biasanya lebih molek awak salin fi'il lah kat depan. Jadi fi'il ni yang ada ya kat depan, nampak kan? Ya kat depan tu menambahkan fi'il tu. Salin la ya ta'alamu at-tilmizu. Tadi yang ketiga apa? Fi kan? Fi al-madrasati. Okey? Macam itulah Okey, tadi soalan 50 saya dah terangkan. Okey, soalan 58. Okey, tadi fi kan, kedudukan ketiga, al-idarah kedudukan yang keempat. Okey, awak nak salin ana dulu ke a'malu dulu? Kan awak tahu maksud ana tu saya, a'malu. A'malu ni apa Okey, tak apa. A'malu ni maksudnya melakukan. Awak boleh salin ana a'malu fil idarah. Ana a'malu fil idarati. Okey, kemudian soalan 59 ni berbeza sedikit lah kan. Okey, awak tengok kalau awak tahu maksud, alhamdulillah lah kan. Okey, tadi saya kata biar fi'il dekat depan kan. Awak nampak ya tu kat depan, ya al-abu dah nampak kan. Ya al-abu awak tahu maksud tu. Kalau awak tahu lagi bagus. Waw nun tu melambangkan ramai. Dia nak menyatakan ramai mereka tu bermain. Okey, ni nombor satu. Siapa yang bermain? Mana kat sini agak-agak isim, kata nama kan. Kata nama dia ada alif kat depan, lepas tu hujungnya mesti bagi depan. Inilah al-atfal. Bermain kanak-kanak. Nombor 2. Kanak-kanak tu main apa? Bola kurata. Yang ketiga, bola apa? Bola sepak dimain, kuratal qadami. Okey, yang tadi soalan 60, ila ketiga kan, al-baiti tempat yang keempat. Okey, bila soalan macam gini, ini soalan kata tanya betul, tanda soal kan. Bila soalan begini, awak pernah dengar perkataan mata kan? Mata bilakah? Jadi mesti yang pertama lah. Mata raja'ta, bila awak pulang ke rumah. Okey, dapat anak-anak jelas, boleh buat insya-Allah lah moga-moga awak semua diberi kefahaman lah Okey, baik. Kemudian muka surat 12 ni dikata iqra' al-qita'atil atiyah summa ajib 'anil as'ilati allati taliha. Dia kata awak bacalah petikan di berikut, kemudian jawablah soalannya. Okey, pertama sekali memang kena bacalah tahu tu maksud, baca yang penting. Aliyun tilmizul mujtahidu. Kat situ maksud dia Ali ni seorang murid lelaki yang rajin. Abuhu mu'allimun fil madrasatil ibtidaiyah hukumiyah. Okey, awak dah baca umuhum muwazzafatun fil idara, akhu muhasibun fil bankil islami, ukhtuhu talibatun fil jami'atil islamiyatil alamiyyati Selanjur. Aliyun yata'allamul madrasah sanawiyah qariban min baitihi. Okey, dia tanya man Ali. Man tu tak ada soal kan. Siapa Ali? Biasa soalan pertama gini mesti jawapan dia kat baris yang pertama jugalah. Awak salin je Ali. Awak salin ambil daripada Ali juga Ali tilmizun mujtahidun. Awak salin daripada Ali tilmizun mujtahidun. Okey, jelas. Okey, soalan yang ke-62 dikata aina ya malu abuhu. Dia tanya di mana ayahnya bekerja.
Okey, nampak perkataan abuhu di sini kan? Awak salin je daripada abuhu muallimu fil madrasatil ibtidaiyyah hukumiyah. Awak salin je sampai titik. Awak salin je. Jangan separuh-separuh, bimbang nanti markah dipotong. Takut ayat tak lengkap. Okey, soalan 63 dia tanya pula apa yang ibu awak mula kerja kan, buat apa? Awak salin je daripada ummuhu muwazzafatu fil idarah. Salin je. Jangan rungsing-rungsing. Okey, soalan 64 sama juga dia tanya di manakah abang ni bekerja pula kan? Awak nampak akhuhu tu kan, salin akhuhu muhasibu fil bankil islami. Salin je. Okey, soalan 65 di mana pula dia tanya kakak dia belajar kan. Okey, ni yang ukhtuhu kakak dia ni penuntut ilmu di universiti kat Selangor. Salin sampai situ. Okey, boleh dapat. Okeylah. Syukurlah sekarang itu sahaja. Lagi tak? Okey, itu sahajalah. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.